Tak ada kira counter semua. Lepas tu bahasa pun kita ringkas. Alright. Okay, kita dah live sekarang. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Dan terutama Aizat, apa khabar Aizat? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, jadi hari ini kepada rakan-rakan, kalau yang berkesempatan bersama-sama terus dengan kami hari ini, sebenarnya siaran ni saya streamkan live terus ke page live track. Jadi nanti tuan-tuan puan boleh share kan, supaya kita dapat berkongsi dengan yang lain ya, dengan yang lain untuk sesi ini. Jadi sebagaimana yang saya dah war-warkan, sebenarnya ada 4 siri back to back hari ini, esok Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, sementara sebelum raya, dan kita akan bawakan kita dah letak satu tagline real people, real stories, bringing a little more ordinary for the extraordinary. Jadi saya sebenarnya bawa rakan-rakan, ada beberapa rakan-rakan yang pernah jumpa, yang tak pernah jumpa, untuk berkongsi beberapa pengalaman sama ada dalam bisnes, dalam kerjaya, untuk kita jadikan sebagai panduan, idea dan inspirasi, insya-Allah. Jadi Aizat, hari ini sebenarnya sebagaimana yang saya maklumkan, sebenarnya kita nak berkongsi dengan rakan-rakan kat luar lah. Nanti mungkin Aizat sendiri ada perkara-perkara, pengalaman-pengalaman lah kan. Jadi sebelum kita nak sembang-sembang lanjut ni, mungkin Aizat boleh kenalkan diri dulu. Mungkin Aizat boleh cerita sedikit latar belakang. Yang mana boleh kongsi, kongsilah. Yang mana rasa nak simpan tu tak payah kongsi. Boleh. Okey Aizat. Nama saya Aizat. Saya ialah language trainer untuk bahasa. Bahasa apa tu? Bahasa Melayu. Okey. Dan saya ajar foreigner bahasa Melayu. Okey. Apa tu sekarang ni dekat mana? Mungkin Aizat cerita sikit location ke kat mana sekarang? Sekarang kat rumah je. Pasal tak boleh keluar kan. Kat Itu je rumah lah tu tempat. dekat KL lah. Ya, kat KL lah. Bukan kat kampung lah. Aizat orang mana bukan. Aizat? Melaka. Orang Melaka. So bukan kat Melaka lah. Ni dia dekat KL aja. Okey. Jadi kalau sebut macam language trainer dan kemudian mengajar expatriate ni kan, macam mana sebenarnya yang jadi Aizat mula ni? Memang ambil kursus bahasa ke? Masa belajar tu memang ambil kursus bahasa ke? Macam mana? Ui, jauh sekali. Jauh berapa jauh? Dia pada 2000, saya tak ingat 2000 berapa. Lama sangat lah. Lama sangat. Okey. Dia masa tu saya kena diberhentikan kerja serta-merta. Okey. Saya tak tahu nak buat apa. Tapi dalam masa yang sama saya suka volunteer ajar bahasa. Okey. Jadi saya dalam masa sama tengah cari kerja, cari pun tak dapat. Buat kerja lain pun rasa hati tak kena. Kemudian ada satu kawan ni cakap, saya rasa kau better ajar orang. Kau memang bagus lah ajar orang kan, bahasa Melayu. Jadi dari situ saya mula buat benda ni. Tapi saya tak start dengan bahasa Melayu. Itu. Masa mula-mula tu bahasa apa dulu yang diajar? Masa mula-mula saya ajar just basic Mandarin je lah. Mandarin. Itu saya kata tadi. Aizat ni dia pelik-pelik sikit. Dia lain sikit apa yang dia buat tu kan. Memang sebelum ni belajar Mandarin ke macam mana sampai boleh ajar Mandarin tu? Saya selut lah sebab saya belajar bahasa 2-3 ni saya dah out lah. Pasal masa tu memang saya betul-betul terdesak. Saya memang tak tahu nak buat apa. Tapi saya tengok ramai orang kita yang nak belajar Mandarin tapi cakap pun dah bertahun-tahun, dah belajar pun bertahun-tahun tapi cakap macam enjin motor nak start. Okey. Tersangkut-sangkut. Jadi saya kata mungkin kalau saya tolong orang akan tolong saya. Berapa lama masa tu buat Mandarin tu dulu, kemudian baru beralih kepada yang macam bahasa Melayu expatriate tu tadi? Apa orang kata dia punya milestone lah masa tu? Saya rasa saya ambil masa dalam 5 atau 4 bulan. Cuma saya fikir ada perbezaan yang besar sama di antara orang Malaysia sendiri dan orang expatriate. Okey, macam mana tu?
Satu orang kita dia tak ada semangat nak belajar. Okey. Kedua, dia harap sangat tinggi. Dia betul-betul harap yang sangat tinggi. Kalau macam contoh saya boleh bagi, saya kalau boleh dalam masa sebulan saya nak fluent. Allahuakbar, sedap saya. Oh, okey. Maksudnya expectation tu tinggi sangat yang dia nak sampai tu. Dan untuk Malaysia, untuk orang kita sendiri, saya tak boleh letak harga yang tinggi, harga yang berbaloi. Faham. Jadi lepas itu saya fikir buat kerja ni tak berbaloi. Pasal bila saya cuba sehabis baik untuk tolong, kalau diorang tak boleh tolong diri diorang sendiri, jadi saya rasa saya tak boleh nak tolong diorang lah. So jadi saya fokus pada expatriate pasal bagi diorang kena belajar bahasa Melayu. Nampak ada diorang bukan diorang nak belajar tapi diorang kena belajar bahasa Melayu. So diorang lagi semangat nak belajar. Dia terpaksa sebab dalam keadaan ni dia duduk dekat Malaysia. Macam mana boleh terus kepada expatriate tu? Okay, pasal dulu saya selalu join event language exchange. Kira macam duduk je, kira macam sebelum PKP ada macam satu event yang siapa-siapa boleh datang. Siapa-siapa nak belajar bahasa apa boleh datang. Okey. Lepas tu kita buatlah language exchange. Saya cakap bahasa apa-apa. Lepas tu Lepas tu dalam masa sama saya promote lah. Saya boleh ajar bahasa Melayu, saya boleh cakap Mandarin, saya pun tahu bahasa-bahasa yang lain lah. Okay. Language exchange ni siapa yang kendalikan? Who's conducting the program? Ya, benda ni ada dalam meetup.com. Siapa-siapa saja boleh kendalikan. Dia bukan organisasi macam kerajaan. Kadang-kadang orang biasa pun boleh kendalikan lah. Kalau tengok dalam meetup.com ada je Toastmasters yang promote diorang punya event kat situ. Ada je bisnes-bisnes lain yang boleh promote daripada situ. Oh, okey. Dalam meetup.com. So, berapa kali yang masa tu Aizat buat appearance dekat meetup.com tu sampai boleh establish ni? Banyak kali lah. Saya pun rasa banyak sangat language exchange saya join. So, maksudnya dia tak boleh sekali saja, dia tak boleh sikit lah. Maksudnya dia kena konsisten ke? Sampai sekarang Aizat masih masuk lagi meetup.com? Dan saya yang handle. Oh, okey, faham. Jadi apa pengalaman masa meetup.com tu, masa mula-mula, mungkin ada pengalaman-pengalaman yang Aizat boleh cerita sikit sebab dia macam meetup.com ni dia dah jadi macam social media platform Dia macam satu di mana orang-orang berkumpul. Cuma sebagai satu tempat untuk inform event apa yang kita tengah conduct. Oh, okey. Lepas tu bila dia nak join event, guna platform lain? Kita cuma dalam meetup.com cuma beritahu yes or no, kita datang atau tak. Itu je. Okey, jadi semua aktiviti tu conduct dalam meetup.com tu sendiri. Okay. Tapi dia akan beritahu lah sama ada event ni online ataupun event ni dekat tempat lain, kat mana lah. So meaning that you can conduct your own event in that platform? Yes. Tapi ada kena bayar lah. Fahamlah tu. Jadi apa pengalaman gunakan platform tu kalau sebab macam orang macam saya macam first time dengar kan. Jadi mungkin ada kawan-kawan kat luar sana pun first time dengar dan dia mungkin nak explore. Mungkin ada sikit macam yang Aizat boleh cerita sikit, ada tips ke macam mana, sebab kalau buat kat situ dia tak boleh sekali, dia kena sebab nak build trust kan sampai orang boleh percaya dengan kita tu. Macam mana, apa yang Aizat dah buat sampai tu? Kita kena tahu audiens kita kuat kat mana. Okey. Contoh macam saya yang suka belajar bahasa ni Mak Saleh lah. Okey. Kalau saya guna Facebook, saya tak kuat kat itu. Kira saya buang masa saya. Sebab tu bila Min tanya saya, kenapa saya ada Facebook? Tak ada. Takkan saya nak ajar bahasa Melayu dekat orang Melayu. Itu. Faham. Okay, alright. Understand. Okay, kemudian? Kita kena tahu audiens kita kuat kat mana. Contoh, tapi saya ada Instagram. Banyak orang yang language learner banyak belajar dekat Instagram. Okay. First, tahu audiens, tahu kita kuat kat mana. Ini penting. Lepas tu,
Lepas tu dah buat benda itu, kita kena ada satu macam portfolio online kita. Cakap Okey. cakap kalau saya ambil kamu punya course ni, apa bukti yang kamu punya method ni efektif? Alright. So saya cakap, saya just pass saya punya Instagram. Kamu boleh tengok saya belajar bahasa lain dalam masa 3 bulan. Okey. So online portfolio tu pun Aizat letak dekat Instagram saja. Yes, kalau orang tanya saya efektif atau tak, saya bagi Instagram saya. Okey. So kira dah 3 benda dah tu kena ada kan. Jadi tak maksudnya tak ada website ke blog ke, tak perlulah dekat IG dah memadai macam tu. Tapi kita kena tahu apa yang kita kuat sebenarnya. Dia tak boleh macam tiba-tiba kita test. Selalu apa yang orang buat sebenarnya, kita test. Facebook dulu, Twitter dulu, Instagram dulu, itu silap. Kena tahu kitanya audience banyak kat mana. Lepas tu, start buat engagement dari situ, atau start buat kita punya portfolio dari situ. Kalau orang tanya, apa yang menyebabkan saya kena percaya dengan kamu, kita ada jawapan. Okay, so maksudnya portfolio tu you must put in the right platform lah. Yes. Dan tolong asingkan hal-hal peribadi, putus cinta ke, gaduh dengan family ke, itu lagi satu hal lah. Itu tolong jangan buat lah. Itu boleh masuk hal lain. So maksudnya account tu memang untuk kita build portfolio dengan buat engagement sajalah. Yang personal, cerita-cerita personal tak ada lah dalam tu. Kalau ada pun buatlah account lain kan. Tu buat lain lah. So kalau macam Aizat, apa nama account IG M.412447. Allah. Bukan nama penuh dia. Huruf kecil ke semua? M.41247. M.41 247. Okey, siapa yang nak check akaun IG sekarang? Saya ni tengah menaip. Nanti sama-sama nak check akaun IG boleh pergi dekat M.41247. Betul. Macam kod kereta lah. Macam kod apa ni, kod Melaka punya orang ni. Allah. Alright. Jadi dah buat macam itu tu, berapa lama sebenarnya Aizat dah buat ni tadi? Aizat sebut tadi berapa lama dah buat ni? Pasal IG ni sebenarnya saya masih baru lagi lah sebenarnya. Dalam masa setahun lebih macam tu lah. Tapi lepas saya buat, saya punya engagement tu lagi banyak. Lepas tu bila macam potential client nak engage saya ada lagi confident lah. Diorang pun saya dapat tengok lagi banyak acceptance lah. Diorang pun lagi yakin. Sampai sekarang pun saya terpaksa reject setengah klien pasal masa saya dah tak balance lah. Okay. So maksudnya lepas daripada tu dengan positioning yang betul ni semua, Aizat dapat sendiri klien-klien tu. Jadi maksudnya Aizat buat ni semua as a freelancer lah, buat sendiri semua. Betul. Saya buat sendiri. Termasuk costing semua saya buat sendiri. Jadi kalau Aizat boleh cerita sikit, sekarang ni package yang macam mana yang biasa Aizat orang kata tawarkan, macam seminggu sekali ke, sebulan 3 kali ke, dan biasanya bila Aizat offer package tu dia customize atau memang orang tu kena ambil kelas yang Aizat dah susun ke macam mana? Pasal ini apa yang saya belajar daripada masa saya ada join Language Center lah, tapi saya cuma tahan selama 1 bulan je. Lepas tu saya keluar. Masa tu kerja? Masa tu kerja ke belajar? Masa tu saya kerja lah. Kerja. Okay. Cuba apa yang saya boleh offer. Saya ada setengah klien kata saya kalau boleh nak belajar 3 jam satu session. Okay. Saya kalau boleh nak belajar 2 jam satu session. Tapi saya cakap saya ajar dan belajar bahasa, apa-apa bahasa. Lepas tu saya cakap saya cadangkan 1 jam. Saya tak nak ambil duit kamu. Kalau lagi cepat korang habis, saya happy. 1 jam. Tempoh berapa masa? Ada yang ambil seminggu sekali, ada ambil seminggu 2 kali. Itu terpulang pada diorang. Okay. Tapi bila saya buat macam tu, kalau selalunya orang risau. Tak risau tiba-tiba diorang cabut lari ke apa. Tak. Sebenarnya student saya ada yang dah bertahan sampai sekarang. Okay. So maksudnya the duration tu is 1 hour. The frequency depends on
the client lah. Betul. Okay. So meaning Tapi package tu based on hour. betul. Tapi faham. apa yang boleh saya cadangkan paling tinggi pun cuma 2 kali sejam. Itu je. Tidak ada kepala jadi biol nanti. Oh, maksudnya 2 kali seminggu. 2 kali seminggu, Allahuakbar. Kepala pun dah biol. Okay. Yelah, sebab kalau banyak sangat pun nanti apa orang cakap tak efektif dia tak Betul. tak memberi kesan yang optimum. Jadi maksudnya sekarang ni kalau dalam sebulan bila Aizat buat ni berapa ramai klien yang Aizat set untuk sebulan? Sekarang saya ada 5 orang student yang terpilih dan kelas mungkin lebih daripada 5 lah, mungkin 10 ke 8. Tapi biasanya berapa yang Aizat set? Kalau sebulan tu maksimum berapa lah boleh ambil? Pasal saya sekarang pun nak balance masa saya belajar semua, saya sekarang hari Sabtu saja saya ada 4 atau 5. Hari Ahad ada 2. Hari Rabu ada 1. Saya rasa mungkin lebih daripada 10. Saya pun dah tak kira lah jawapan. Tapi katalah kalau full, maksudnya kalau tak ada jadual belajar, jadual sebulan tu macam mana? Dia jadi lebih banyak student boleh ambil lah maksudnya? Betul. Kalau saya tak belajar, saya boleh ambil lagi banyak student lah. Jadi maksimum berapa kapasiti yang boleh lah ikut pengalaman Aizat kan? Kalau sebulan tu berapa lah kapasiti? Saya kalau boleh saya prefer 3 jam sehari lah. Maksudnya kalau sebulan tu boleh ambil dalam 20 orang lah tu. Rasanya lah, saya pun matematik pun bukan lulus pun. Kalau ikut agak-agak tu, sebab kalau agak-agak saya kira lah average kan, average, sebab tak kalau tiap-tiap hari 3 jam jenuh juga kan, so mesti ada waktu rest kan yang in between. Jadi kalau average saya rasa mungkin maksimum capacity tu dalam 20 orang, sebab ada mungkin seorang tu ada yang nak 2 kali seminggu kan, ada yang mungkin ambil seminggu saja sekali. So roughly saya rasa 20 lah boleh tu. Jadi bila buat ni ada tak cabaran Aizat bila buat ni? Apa sebenarnya antara mungkin cabaran yang orang kata yang dilalui untuk sampai sekarang ni steady 3 tahun kan buat. Jadi apa cabaran yang dah pernah dilalui lah dalam tempoh ni? Cabaran dia yang first lah, saya ingat dia pasal saya fikir mula-mula saya fikir kalau saya set harga murah, ramai orang datang. Okey. Memang betul. Saya tak tipu, memang betul lah. Tapi rasa macam tak berbaloi lah. Terus terang saya kata rasa tak berbaloi lah. Lepas tu bila saya punya skill makin lama makin naik, saya naikkan harga sampai satu tahap. Kalau saya buat ni, confirm berbaloi untuk 1 jam. Okey, faham. Itu untuk set lah. Lepas tu nak cari orang yang betul-betul ngam dengan kita lah. Maksudnya klien lah. Klien yang ngam dengan kita lah. Klien yang ngam dengan kita lah. Nak tengok apa dia punya pattern dia, apa dia punya ni. Sebab tu saya fokus pada ni lah, foreigner ni semua. Saya tak fokus pada budak-budak. Saya cuma ajar orang dewasa saja. Okay. Budak-budak nampak muka saya, dia mungkin dah menangis lah. Kalau foreigner ni biasanya dia sebaya ke, lagi tua ke, macam mana yang klien yang Aizat ada ni? Saya semua jenis usia dia. Jadi kalau macam tu ada tak cabaran nak communicate, nak handle session kelas-kelas dengan dia orang ni? Ada tak isu-isu? Okey, pasal saya pun nak cakap orang putih pun, lidah Melayu. Yalah, so, betul lah tu. Jadi slang tu memang betul. Memang kadang-kadang kita cakap lain, kita fikir benda tu betul. Tapi data dia betulkan balik lah. tapi memang kelakar lah masa mula-mula. Tapi sekarang saya cuba improve untuk benda tu lah. Jadi pendekatan apa yang Aizat bawa sampai boleh, maksudnya Aizat buat tu boleh sesuai untuk sebarang umur. Maksudnya kalau tua sikit pun tak apa, orang yang muda-muda sikit pun boleh. Apa pendekatan dia tu? Okey. Apa yang saya buat, saya ajar apa yang saya belajar. Pasal selalunya apa yang Mak Saleh ni, diorang semua dah belajar. Diorang bukan bodoh. Tapi cara diorang communicate, saya rasa kalau hang tua tu hidup lagi, dia pun tabik lah. Saya kata. Pasal diorang belajar betul-betul yang formal, yang tak ada siapa yang gunakan dalam kita punya perbualan harian.
Maksudnya expatriate ni dia orang dah baca buku, maksudnya dia orang dah belajar lah. Dah, ada yang dah pergi kelas. Okey, tapi bila nak communicate yang harian ni masih tak boleh. Tak boleh. Okey, jadi pendekatannya maksudnya yang Aizat guna ni lebih kepada apa orang cakap, apa orang kata, penggunaan lah, application lah. Apa saya tumpukan pada keywords dengan apa perkataan yang kita selalu guna. Okey, jadi grammar semua tak ajar lah, tata bahasa semua tak ajar lah. Saya ada satu student, saya ingat lagi. Dia mula-mulalah potential client, dia cakap dengan saya, bolehkah saya bolehkah saya berbicara dengan kamu supaya saya dapat mempertingkatkan bahasa Melayu saya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus saya ni terus mengucap saya. Ayat dia macam tu. Oh, ayat buku, ayat standard lah tu. Okay, alright. Jadi lepas tu macam mana? Lepas tu banyak agak yang Mak Saleh tu cakap lah. Pasal diorang bila nak borak, diorang rasa macam diorang cakap lain, kita cakap lain. Jadi diorang tak boleh nak faham. Okey, sebenarnya penggunaan perkataan-perkataan tu basically dia dah tahu, cuma communication lah ni, maksudnya lebih kepada communication lah. Agaknya senario ni lebih kurang sama macam kita belajar bahasa Inggeris ni. Kita dah belajar ni semua. Dari tadika sampai sekolah menengah, universiti, tapi bila kita keluar nak cakap pun masih kefahaman tu belum cukup kuat. Ke macam tu sebenarnya situasi dia? Betul. So, apa yang kita belajar untuk tulis dengan apa untuk cakap lain. Tak kira apa-apa bahasa pun. Itu yang kita kena tahu apa yang orang selalu cakap. Okey. Jadi kalau macam tu bila katalah klien tu dia kerja korporat. Jadi maksudnya Aizat train dia untuk gunakan bahasa Melayu tu dekat tahap korporat ke macam mana? Ke tak ada? Ke sama je? Okey. Bila expatriate ni dia ada satu yang dorang dan dorang selalu tengok apa yang dorang boleh achieve dalam masa yang singkat. Itu dorang punya inilah. Okey. So jadi untuk achieve masa yang singkat, saya ajar cara yang sama. Macam sekarang saya tengah ajar managing director Volvo. Alright. So dia nak tengok dalam masa 3 bulan dia boleh cakap bahasa Melayu atau tak. Gitu. Jadi maksudnya Aizat akan guide dia jugalah sebab dia tu director kan, dia orang korporat. Jadi kalau dia guna bahasa Melayu dia tu mesti lenggo bahasa Melayu dia lain sikit lah daripada macam kalau kita kata kita student ataupun macam kita ni sembang-sembang biasa. So lenggo dia lain sikit lah ya. Dia pasal saya tak akan paksa orang, pasal ada expatriate dia punya slang lain. Okey. Ada yang lain, ada yang lain. Saya tak paksa diorang. Selagi mana diorang boleh cakap, kita boleh faham, itu okey. Kita sendiri cakap pun, tak adalah kita cakap full bahasa Melayu. Ini bukannya bahasa Melayu SPM ke apa. Maksudnya kalau diorang cakap bahasa Melayu pun dengan gaya dia sendirilah. Kita boleh faham. Kita boleh faham. Tak adalah orang pandang, ya Allah, apa kau cakap ni? Faham. Alright. Tapi benda ni menarik lah Aizat. Kalau dalam pengalaman Aizat kan, katalah, adakah yang Aizat buat ni satu kerjaya yang orang kata satu jenis kerjaya ataupun satu jenis apa orang cakap kira macam self-employed lah kan? Kira macam ada bisnes sendiri. Betul. Adakah apa yang Aizat buat ni sebenarnya ada orang lain buat ke Aizat seorang je yang jenis buat macam ni? Okey, bila saya mula tak perasan sebenarnya. Tapi bila lama-lama saya tengok, rupanya saya seorang je ke yang buat. Ada orang lain sebenarnya buat betul. saya seorang je buat. Oh, jadi pasal saya pun ada method saya sendiri, saya memang buat sendiri method saya. Saya ajar, ada modul dia lah. Jadi kalau ikutkan macam Aizat kan, Aizat ada tak rancangan macam mungkin ada orang lain yang nak buat lah, maksudnya ada bakat juga, maksudnya passion dia kepada mengajar, kepada bahasa. Ada tak Aizat macam rancangan, siapa yang macam nak ambil intern lah, siapa yang nak try macam ini, meh saya ajar. Adalah pula modul baru untuk mengajar. Ada rancangan tak?
Tak ada rancangan untuk itu. Pasal Okay. belajar dan mengajar dua benda berbeza. Ada orang boleh belajar, tak boleh mengajar. Ada orang boleh mengajar tapi tak boleh belajar. Okey. Jadi kalau dalam keadaan tu Aizat rasa apa lagi benda yang Aizat sendiri boleh explore dan mungkin kawan-kawan kita kat luar sana, katalah kalau dia sendiri nak explore potensi dia, katalah dia memang tahu dia ada bakat bahasa, dia tahu dia pun boleh mengajar, macam mana kalau apa yang Aizat boleh share dengan dia orang kat luar ni, apa yang dia boleh buat lah. Contoh kalau macam saya, mungkin saya kata saya nak puan cakap nak galakkan anak saya. Katalah kalau anak saya tu saya nampak memang ada bakat, macam mana saya nak galakkan dia. Mungkin ini salah satu cara lah. Mungkin ada banyak cara lain, tapi mungkin ini salah satu cara untuk jadi sebagai seorang freelancer. Waktu mungkin sambil waktu dia orang belajar ke apa untuk buat benda macam ni possible ke tidak, Aizat? Possible, tapi dia mula-mula sangat susah lah. Lepas tu tak boleh malu lah. Lepas tu kena tunjuk apa yang kita mampu sebenarnya. Okey, tak boleh malu tu macam mana? Tak boleh lah cakap kalau macam tiba-tiba saya cakap saya ajar bahasa tapi tak ada benda, tak ada bukti, tak ada apa semua. Maksudnya kena promote lah ni, kena promote. Kena buat self promotion lah. Okey, faham. Jadi kalau macam Aizat sebenarnya tak adalah nampak macam extrovert sangat, sebab saya nampak macam kita pernah jumpa dalam Toastmasters Club. Untuk kawan-kawan, sebenarnya saya macam yang saya ada buat saya ceritakan saya sebenarnya berkenalan dengan Aizat dalam Toastmasters Club Kajang. Jadi waktu tu lah saya nampak Aizat ni ada benda yang dia buat yang menarik, yang orang kata unik lah sikit kan. Jadi itu antara salah satu sebab saya kata bagus untuk Aizat kongsikan tengok apa orang kata benda yang berbeza, bukan benda yang sama je kan. Jadi ini satu benda yang berbeza. Jadi masa saya jumpa Aizat tu, saya tak adalah nampak Aizat extrovert sangat. Maksudnya Aizat tak adalah macam all out hunha-hunha sangat. Jadi macam Aizat sendiri, macam mana Aizat build confident tu, nak selling yourself tu? Dia tengok pada kekuatan kita lah. Kalau macam saya terus terang cakap, saya kalau ajar group, saya tak berapa bagus sangat lah kalau compare dengan saya one to one. Sebab tu saya fokus private lesson one to one. Itu memang saya guarantee saya boleh perform. So maksudnya fokus on your strength lah ni fokus on your strength tu. Jadi bila macam tu apakah Aizat rasa Aizat akan teruskan lagi berapa lama agaknya? Apa rancangan Aizat lepas ni? Mungkin ada nak buka orang kata pusat pembelajaran ke, nak buka tak ada lah. ke macam mana? Apa rancangan yang Aizat ada? Pasal lepas ini saya mungkin sambung belajar dekat China. So lepas itu saya mungkin saya akan buat balik benda yang sama, cuma saya mungkin start balik promo Mandarin sebagai inilah. Saya akan start balik ajar Mandarin tapi harga sama dengan harga bahasa Melayu saya lah. Pasal skill sudah naik. So maksudnya yang Aizat kata sambung belajar ni, Aizat sambung belajar bahasa Mandarin? Betul. Boleh cerita sikit Kak? Aizat belajar kat mana Mandarin ni? Ada, tapi kebanyakan masa saya belajar sendirilah. Okey. Saya belajar dengan kawan, saya belajar ni, tapi kebanyakan masa saya belajar sendirilah. Jadi yang Aizat akan pergi ni nanti belajar, Aizat akan ke China kan? Betul. Berapa lama agaknya lepas tu? Kos tu berapa lama? Lepas tu baru Aizat datang balik? Setahun. Kalau saya dapat pergi, setahun. Okey, so lepas tahun tu itulah rancangan dia. Itulah dia. Alhamdulillah. Tapi kalau macam keadaan sekarang kan, pandemik kan, tak boleh jumpa apa semua dengan klien, Aizat pun pindahkan kepada platform online ke macam mana Aizat? Betul. Sekarang ni saya rasa hampir semua student saya semua online. Semua online. Jadi kalau online tinggal seorang saja. Kalau online ni ada cabaran lain tak? Ada masalah lain tak kalau buat online? Mesti ada lah. Tiba-tiba lag lah, apalah, itu mesti ada lah. Lepas tu masa tak sama lah. Macam contoh macam saya ada student dekat Amerika. Dia request buat kelas pukul 6.30 pagi. Allahu Akbar. Oh, ikut time dia kat sana. Time kat sini 6.30. Time dia kat sana lain lah. Okey. Jadi kalau yang macam tu kena accommodate juga lah.
Itu kita tak boleh buat apalah. Tapi saya cakap saya boleh je lah, pasal saya pun bangun pun pukul 6 lah. Cuma ada kan ngantuk-ngantuk sikit tu. Okay, this is interesting. Tapi satu lagi, maksudnya expatriate yang Aizat ambil tu sebagai klien, bukan hanya yang dekat Malaysia tapi kat luar negara, macam tu? Betul. Dan kebanyakan student saya semua dari luar negara. Okey, sekarang ni. Kalau macam sebelum PKP, kalau masa bukan pandemik hari tu, maksudnya mereka semua kat Malaysia, betul? Tak juga? Tak, ada separuh-separuh lah. Ada yang dekat Malaysia, ada yang dekat luar lah. Tapi pasal PKP tak boleh jumpa, ada yang stop. Ada yang stop lah. Ada yang continue online. Okey, faham. Jadi bila buat semua, katalah macam Aizat kan, bila urus semua ni sendiri kan, macam mana Aizat apa orang cakap, bahagikan masa. Tapi saya rasa sebab Aizat mungkin komitmen sebab keluarga semua kat Melaka kan? Keluarga sini je. Semua duduk sini je. Okey. Jadi maksudnya ada tak ada komitmen keluarga, maksudnya Aizat masih single lagi, betul? Betul. Jadi katalah kalau yang dekat luar sana ada individu yang mungkin dah ada komitmen-komitmen lain. Jadi mungkin cara dia nak urus tu berbeza. Jadi untuk yang itu, apa yang Aizat boleh share? Katalah kalau mungkin ada kawan-kawan kita, katalah contoh yang dibuang kerja. Tapi dia ada kemahiran ni, dia ada bakat ni. Jadi apa yang Aizat boleh share dengan dia orang ni? Apa yang saya boleh cakap, cuba kalau boleh spend 1 jam apa benda yang kita nak buat. Macam saya suka belajar bahasa, tapi saya tak tahu kalau orang lain dia suka buat apa. Okey, faham. Try cuba spend 1 jam saja. Buat tiap hari. Kalau tengok kat Instagram saya ada cakap bahasa lain, dan macam itulah saya buat tiap hari. Okey, jadi maksudnya macam yang Aizat sendiri bila praktis kurang-kurangnya tiap-tiap hari tu 1 jam, aktiviti tu Aizat share dekat IG lah yang Aizat buat tu. Betul. Tapi tapi sekarang saya tak ada share tiap-tiap hari. Saya mungkin kadang-kadang 3 hari, kadang seminggu sekali. Faham. Tapi on personal basis, maksudnya on personal capacity tu memang tiap-tiap hari kita kata kita buat apa yang kita betul-betul nak buat tu, spend 1 jam 1 hari. Okey, faham. Betul. Ini satu perkara yang bagus jugalah. Kalau macam kita kata, macam ada setengah orang tu katalah dia punya passion tu katalah menjahit kan. Jadi maksudnya dia kena buat tu, kena praktis menjahit tu sekurang-kurangnya 1 jam sehari. Jadi kalau dia kata melukis lah 1 jam sehari. Jadi kalau macam kes Aizat gunakan bahasa kan. Jadi sejam sehari tu mungkin ada benda-benda yang ada. Dia termasuk membaca ke Aizat, ke bercakap, ke dia communicate saja? Maksud saya ajar bercakap, menulis atau apa? Macam tu. Yang kita aktiviti personal yang kita spend 1 jam sehari. Dia tengoklah macam contoh, macam saya tengah belajar Mandarin sekarang, saya akan spend masa untuk ni lah, untuk membaca, menulis dan mendengar lah. Dan untuk bahasa lain saya mungkin fokus pada bercakap sajalah. Faham. So it depends on the skills that you want to acquire lah, kemahiran-kemahiran apa yang kita nak fokus tu tadi, jadi kita susunkan. Okey. Tapi benda ni interesting lah, alhamdulillah. Jadi Aizat, kita dah share dengan kawan-kawan kita dalam sekitar 30 minit. Jadi kalau sebelum kita tamat ni, ada tak perkara-perkara lain yang mungkin Aizat nak share? Ada insiden ke, ada stories ke, sepanjang 3 tahun yang Aizat buat ni, ada tak perkara-perkara yang tak tahulah, yang melucukan ke, yang menyedihkan ke, yang menyakitkan hati ke, saya tak tahulah. Mungkin boleh share. Ada banyak sebenarnya. Janganlah share semua, nanti sampai besok tak habis. Tapi saya share satu lah yang paling lawak lah. Saya ingat lagi masa saya ajar basic Mandarin, saya masa tu saya buat face to face class lah. Face to face class. Okey. Kelas lah. Lepas tu saya ajar dia 1 jam, lepas tu dia kata okey lah. Okey, kita mungkin proceed lagi lah. Saya rasa saya nak belajar. Saya betul-betul nak belajar pasal kerja saya. Saya mungkin dapat improve saya punya level. Saya mungkin improve saya punya gaji lah, apalah semualah. Tapi lepas tu saya call, tak angkat. Saya call, lepas tu dia mesej saya. Dia mesej saya, nenek dia meninggal. Oh, okey. Okey, itu tak apalah, nenek meninggal kan. Itu minggu depan dia mesej saya, nenek dia meninggal. Okey. Atau minggu lagi depan, nenek dia meninggal. Itu pun antara sebab kenapa saya dah
kenapa saya fokus ajar expatriate. Oh, okey. Saya tak tahu ada berapa nenek yang dia ada sebenarnya. Itu antara yang kelakar sampai hari ni ingat. Tapi dia tak cakap dia nak berhenti. Dia tak dapat. Dia cuma cakap Dia apa, kira kita dapat perbezaan di antara Melayu dengan ni lah, Melayu dengan expatriate. Kalau diorang tak suka, diorang tak suka. Okay. So dia akan cakap je lah. Okay, I want to stop my lesson. Stop. Kalau kita mungkin block number, kita mungkin cakap macam tadilah, nenek saya matilah apa semua apa kali. Ada ayat bunga-bunga lah. Itu pun pasal kita punya culture, kita tak suka cakap direct kan. Okay. So faham. Alright. So basically Aizat now macam saya sendiri dah faham dengan lebih dengan lebih banyak apa sebenarnya Aizat buat. Jadi kalau kita kata dalam keadaan sekarang, dalam keadaan pandemik kan, mungkin kita kata ada senario di mana kita nak cuba kerjaya baru atau nak cuba buat benda baru. Saya rasa ini pun satu yang kita boleh explore language trainer kita melatih orang untuk menguasai bahasa. Jadi kepada rakan-rakan kat luar sana boleh follow Aizat dekat IG. Boleh scroll dekat bahagian komen kerana saya dah letak akaun IG Aizat sebab saya pun belum lagi tengok IG akaun Aizat, lepas ni nak tengok jugalah. Mungkin kita dapat idea macam mana kita nak build kita punya portfolio dekat IG. Tapi Aizat memang pilih IG sebab customer Aizat kat sana kan. Jadi kalau macam kita, contohlah kalau macam kita punya customer base tu kalau dekat Facebook, buatlah dekat Facebook kan. Kalau customer base kita tu kita tahu banyak kat Google, buatlah kat Google ke apa kan. Jadi yang akhir sekali Aizat, ini last. Okay, last. Ada tak apa-apa yang akhir sekali yang Aizat nak share dengan orang kat luar sebelum kita tamatkan kita punya sesi perkongsian hari ini? Okay, ni benda yang paling penting sekali. Saya ulang lagi sekali lah. Tak kira apa-apa benda yang korang nak buat, korang nak buat atau korang nak jadi, cuba spend masa 1 jam sehari. Lepas tu tengok dalam masa 2 atau 3 tahun dan korang mungkin akan jadi apa benda yang korang. Okay. Alright. Okay, terima kasih Aizat. Terima kasih banyak. Sama-sama. Jadi kepada rakan-rakan, sama ada yang menonton video ni secara bersama-sama kita waktu ni ataupun menonton secara rebroadcast, boleh kongsikan link kepada rakan-rakan lain untuk dapatkan lebih banyak idea. Kalau macam kita kata kita suka dengan bahasa, apakah yang kita boleh buat. Jadi ada perkara-perkara penting yang lain mungkin boleh search juga, boleh search dan follow Aizat punya IG lah. Nanti kalau ada yang kontak-kontak tu, Aizat kenalah layan sikit. Tapi saya rasa kalau setakat nak tanya, Aizat akan jawab tu. Cuma bergantunglah kan. Kalau tanya bukan-bukan pun Aizat block. Okey, jadi untuk itu kepada semua terima kasih banyak saya ucapkan, dan kepada Aizat juga terima kasih banyak. Jadi Aizat stay dulu, tapi saya akan tamatkan stream ni hari ni. Jadi untuk itu jumpa lagi besok 4 petang kita bersama Jyoti Govin. Dia adalah seorang seni, dia buat bisnes polymer clay art. Jadi yang itu pun benda pelik, saya pun tak tahu. Besok kita dengar apa Jyoti nak share besok. Alright. Okey, untuk itu Aizat, terima kasih banyak kepada semua. Terima kasih. Kita jumpa lagi insya-Allah dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.